Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Okay, semalam kita cerita tentang, saya ada sebut pasal buku ni kan, buku Ruqyah Asas Pengubatan Islam. Buku ni digunakan oleh semua student Darushifa yang belajar tahun ni lah. Saya belajar tahun ni. Buku ni memang saya bawa ke hulu ke hilir hampir setiap masa sebab saya kena hafal Ruqyah Asas pertama, kedua dan ketiga. Lepas tu bila kita dah hafal, kita kena tasmik. Dia ada bagi tarikh-tarikh untuk tasmik. So far saya dah lepas asas pertama, alhamdulillah lulus 100%. Asas kedua pun lulus. Dan bulan Januari nanti saya akan akan tasmik asas ketiga, dan last kali dia punya test ialah tentang ujian bertulis ke ujian lisan, wallahualam. Tapi tentang ni lah, tentang perubatan Islam. Ada bukunya. Okay, ini buku ni dimulai dengan buku zikir, buku doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, daripada Al-Quran. Ya, ni ayat nama dia, ada nama dia, Penawar Seribu Guna, Surah Al-Fatihah, ayat kursi. Ayat-ayat ni semua digunakan untuk syifa lah, untuk penyembuh, untuk digunakan untuk dibaca, untuk merawat. Okey. So apa dia dalam dia? Dimulai dengan surah Yasin. Dia macam ni, bila kita attend kelas tu, setiap hari Isnin kita kena pergi kelas. Isnin malam, Selasa maghrib berjemaah bersama. Lepas tu terus baca zikir dimulai dengan surah Yasin, dimulai dengan Al-Fatihah lah. Lepas tu surah Yasin. Lepas tu masa kita tengah study hafazan asas pertama, so lepas surah Yasin kita baca yang asas pertama lah. Lepas tu kedua dia ada dia punya takwim dia. And then yang sekarang ni dah hujung tahun, kita akan tamat dan mungkin dalam bulan 3 kot, sebab masuk pun dalam bulan 3 macam tu. Ni dah asas yang ketiga. So kami kena belajar semuanya. Kena belajar. Dia ada buku dia. Ni setiap kawan ni buku dia. Buku ni ada 5 jilid. Buku Kaedah Rawatan Penyakit Berdasarkan Petunjuk Rasulullah SAW. Ni buku satu ni buku pengantar pengubatan Islam. Okay. Dia ada jilid 1 sampai jilid 5. Ni dah habis buku 1. Kami dah habis buku 2, buku 3. Dan sekarang ni dah masuk buku 4. Last kali nanti buku 5. Pengisiannya sangatlah bagus. Memang tak rugi siapa yang belajar di Darushifa. Dan untuk makluman kawan-kawan semua, yang best dia belajar Darushifa dia, okay, dia satu, dia macam sekolah juga. Sebab kami kena pergi pakai uniform dan ada disiplin-disiplinnya, kena ada attendance. Lepas tu baguslah pengisiannya. Okey, cerita pasal pengisian Kalau macam buku 1 ni pengantar kan, lebih kepada mukadimah, penerangan tentang Darushifa tu, tentang pengubatan Islam. Lepas tu tentang kaedah rawatan Rasulullah SAW. Dan seorang perawat tu dia kenalah akhlak dia sebagai perawat. Okey, ni sifat-sifat utama seorang perawat. Well, actually tujuan orang-orang yang belajar di Darushifa ni pelbagai. Tak semuanya dia berniat untuk jadi perawat. Kalau boleh, memang Darushifa menggalakkan semuanya jadi perawat lah, bantu orang-orang yang dalam kesusahan. Tapi macam saya, wallahualam, memang nak belajar sampai habis, dan nak try terus sekali dia punya praktikal tu. Tujuan nak praktikal sebab kita nak kena amalkan doa-doa tu semua. Bila kita buat praktikal, jadi kita akan mantapkan doa-doa yang kena hafal tu, yang ni kita kena hafal. Kalau kita gunakan dalam rawatan, jadi dia akan polish ingatan kita supaya kita ingat. Kalau kita macam ambil test saja, lepas tu kita dah habis, dah dapat ijazah tu tinggalkan, nanti kita akan lupa.
Sifat manusia ni pelupa. Saya pelupa. Jadi saya plan, kalau Allah izinkan nak bantulah, cubalah bantu kan. Itulah. Tapi actually first kali saya punya intention ialah sebab saya nak cuba istiqamah dalam mengamalkan zikir-zikir yang diajar dalam Darul Syifa ni, iaitu ni apa ni dalam ni. Okay, lepas hafazan ruqyah asas pertama, kedua, ketiga tu, lepas tu kita dia ada zikir-zikir yang kita kena amalkan. Okay, rangkaian zikir-zikirnya. Lepas tu ada doa. Dan ini kan setiap kali Isnin, kelas Isnin tu kita akan bacalah. Baca dan kita letakkan air gau, air jarang je, air botol mineral tu kan. Masa kita baca tu ada sebab kenapa kita letakkan air bila kita baca surah Yasin kan. Kadang-kadang bila anak-anak belajar tu letakkan air jarang kan masa baca surah Yasin. Ada sebab. Sebabnya air mineral ni dia boleh menyerap bacaan ayat Al-Quran tu. Itu ada cerita dia, ada cerita dia, kisah dia. Datuk Allahyarham guru Datuk Dr. Harundin ni ada kerjasama dengan seorang pakar Jepun, iaitu apa nama dia, Masaru Emoto. Sebab pakar Jepun ni dia ada buat kajian tentang air di seluruh dunia, air mineral, air di seluruh dunia. Dia ambil air, termasuk air zam-zam semua. Lepas tu dia kaji, dalam tu ada keluar maklumat tentang keberkesanan kata-kata yang baik, doa-doa ni terhadap kristal air. Bukan dia punya molekul, dia punya kristal air. Itu nanti saya akan cerita pada keluaran pula pada video akan datang. So inilah dia. Ni saya amat menggalakkan semua umat Islam untuk belajar. Kan, kita first kali kita niat kita belajar nak ilmu lah. Lepas tu kalau kita boleh gunakan untuk membantu kawan-kawan, membantu umat Islam lain yang memerlukan. Sebenarnya bukan umat Islam je yang dibantu, sebenarnya ramai kaum lain pun yang ada masalah gangguan, contohnya gangguan makhluk halus kan. Memang ada yang telah dibantu oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. InsyaAllah lah nanti saya cerita lagi pasal ni, sebab banyak sangat pengisian-pengisian yang sangat bermanfaat untuk semua. So sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Ila liqa.